Jangan pandang ringan dengan kanser payudara. Bukan hanya golongan wanita, malah kaum lelaki juga terdedah kepada risiko mendapat kanser ini. Jika tidak dirawat, ia boleh berkembang menjadi metastatic breast cancer MBC atau kanser payudara metastatik. Apa itu kanser payudara MBC? Kita ikuti penjelasan perunding klinikal onkologi Dr. Mastura Mat Yusof. Jadi untuk memahami kanser payudara metastatik, kita kena tahu yang kanser peringkat awal tu macam mana. So kanser yang berasal daripada payudara tadi, jika dia berada pada payudara saja ataupun merebak kepada kawasan sekitar payudara, seperti contohnya pada kelenjar di bawah ketiak, maka ini dinamakan kanser payudara peringkat awal. Tetapi dalam semua pesakit kanser payudara, 1/3 daripada pesakit-pesakit ini, sel-sel kanser payudara tadi telah merebak dan tumbuh pada tisu ataupun organ lain pada badan kita. Macam hati ataupun paru-paru ataupun tulang, dan inilah yang kita panggil kanser payudara metastatik. So sel kanser yang terdapat ataupun tumbuh pada organ lain tadi tu, mereka juga adalah sel kanser payudara, dan pesakit-pesakit ini akan dirawat dengan rawatan kanser payudara. Ataupun pesakit wanita yang mula-mula didiagnos pada tahap awal dan dia mendapat rawatan, dan beberapa tahun selepas rawatan tu kanser mereka berulang, yang mana ataupun berlaku relapse di organ badan yang lain, dan pada ketika ini mereka juga didiagnos sebagai kanser payudara metastatik. Beliau turut menangkis tanggapan sesetengah individu yang menganggap bahawa tiada rawatan buat mereka yang menghidap kanser payudara setelah mereka melangkah ke tahap serius selepas didiagnos dengan kanser tersebut. Ramai di kalangan rakyat luar sana yang mempunyai tanggapan yang tidak tepat mengenai kanser payudara metastatik ini, kerana kononnya tiada rawatan untuk pesakit ini, maka lebih baik just give up, ataupun kadang-kadang mereka cakap, mak saya dah tua, dah tahap 4, maka tak perlu buat apa-apa. So ini adalah tak benar sama sekali, kerana kita sekarang berada pada tahun 2021. Jadi kita tahu bahawa ada banyak rawatan kanser ni melibatkan multidisiplin, macam ada pembedahan, ada radioterapi, ada ubat-ubatan, kemoterapi, hormon terapi, terapi sasaran ataupun targeted terapi. Jadi kalau macam kanser payudara metastatik, kita ada rawatan-rawatan yang contemporary dan inovatif di negara kita ni, yang efektif. Maknanya dia boleh, pesakit boleh mempunyai jangka hayat yang lama, mereka mampu menjalani hidup yang berkualiti dan produktif walaupun mereka mempunyai kanser payudara tahap 4. So sebelum ni katalah pesakit cakap, kanser payudara mesti kena buat operation, mesti kena buat kemo. Tak semestinya. Kalau kanser tu jenis yang macam hormon positif, HER2 negatif, mereka kalau walaupun berada pada tahap 4 dah pergi tulang ke hati ke, kita boleh merawat mereka dengan rawatan terapi sasaran, dengan rawatan berbentuk hormon. Dia adalah macam berbentuk pil, dan mereka boleh mendapat outcome yang kalau tidak sama baik pun lebih baik daripada macam kemoterapi, sebagai contohlah. Jadi kalau macam kanser payudara tahap 4 jenis triple negative breast cancer, mereka boleh pula dirawat dengan rawatan immunoterapi, iaitu rawatan yang mensasarkan imun sistem badan manusia untuk imun sistem badan kita ni menjadi lebih lebih kuat. Ujarnya lagi, risiko untuk mendapat kanser MBC boleh dikurangkan jika seseorang individu itu mendapatkan rawatan dengan segera setelah mengesan simptomnya di peringkat awal seperti kelenjar pada ketiak dan sekeliling payudara. Pelan rawatan adalah berbeza untuk setiap pesakit berdasarkan ciri-ciri serta keperluan pesakit. Bila kita merawat kanser payudara metastatik, rawatan kita ni adalah bertujuan untuk mengawal kanser. So kita memang tidak dapat mengatakan bahawa kita boleh menyembuhkan pesakit lah apabila penyakit tu telah merebak ke bahagian organ badan yang lain lah. Terdapat rawatan yang boleh menyebabkan pesakit hidup 5 tahun dan selepas 5 tahun, 10 tahun. Cuma of course pesakit haruslah mendapat rawatan yang sesuai, haruslah mendapat rawatan yang sesuai pada timingnya pun sesuai, rawatan yang sesuai dan pesakit yang sesuai. Maknanya indikasi rawatan tu ada pada pesakit ni.
Terdapat dua jenis faktor mendorong kepada kanser payudara. Pertama, faktor tidak boleh diubah seperti penuaan dan sejarah keluarga. Kedua, gaya hidup tidak sihat seperti obesiti, kurang aktiviti fizikal, merokok, mengambil arak dan kerap mengambil makanan tidak berkhasiat serta berkalori tinggi. Setiap tahun, bulan Oktober merupakan bulan kesedaran kanser payudara dan reban berwarna merah jambu dengan kempen Pink Oktober merupakan simbolik dalam meningkatkan kesedaran rakyat tentang bahaya kanser payudara dan keperluan untuk mendapatkan rawatan awal.